Tinggi sarang burung tempua, tempat helang selalu hinggap. Terima kasih Datuk Ini Petua, izinkan saya tampil berucap. Datuk Ini Petua, Spita merakamkan penghargaan yang paling tinggi dari lubuk hati yang paling dalam sebagai sanjungan budi atas kesempatan dan peluang untuk sama-sama dalam perbahasan usul menjunjung kasih Tita Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di Pertuan Agong sempena istiadat pembukaan masyarakat pertama penggal keempat Parlimen ke-15 pada minggu lepas bersamaan 3 Februari 2025. Sekilas fakta sebagai pembuka tirai tahun 2025 ini, Sri Paduka Baginda antara lain mahu kerajaan bersikap tegas dalam membendung modal fitnah dan hasutan dalam talian, serta media sosial yang boleh menyebabkan perpecahan. Selain mahu hak dan kedaulatan negara dipertahankan walaupun hanya melibatkan seketul batu karang di tengah lautan. Secara spesifik, Sipitang tertarik dengan titah diraja yang menyambut baik pendekatan subsidi bersasar oleh kerajaan Madani yang berupaya mengukuhkan kedudukan keuangan negara. Ini menunjukkan pengiktirafan terhadap kemampuan kepimpinan kita yang diterjui Yang Amat Berhormat Tambun, seorang ekonomis dalam mengemudi kerajaan perpaduan terfokus dan komited melaksanakan dasar-dasar transformasi fiskal serta pengurusan ekonomi dan keuangan secara berhemat walaupun berdepan dengan ketidaktentuan ekonomi global. Datuk Ini Pertua, mengambil iktibar darinya, Spitang ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Tambun atas pelbagai inisiatif yang diperkenalkan sebermula menerjui kepimpinan Kerajaan Madani dengan pelbagai inisiatif dan transformasi guna untuk membela untuk nasib rakyat sebagaimana yang disebutkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di Pertuan Agong di dalam titah diraja. Untuk itu izinkan saya membawakan harapan dari akar umbi dan menyampaikan suara denyut nadi rakyat Sipitang buat kesekian kalinya untuk perhatian kementerian dan agensi berkaitan dengan harapan moga-moga perkara yang diketengahkan ini mendapat perhatian dan tindakan sewajarnya. Pertama, isu projek Lebuh Raya Pen Borneo jajaran Sipitang Beaufort WP01 Sindumin Malalia sepanjang 2,3 km dan WP02 Malalia Beaufort sepanjang 34,7 km yang mana pembinaannya tidak diselia dengan sebaik-baiknya sehingga mengakibatkan kerusakan kendaraan selain turut menyebabkan kemalangan. Saya melewati jalan ini saban hari dalam siri jelajah menyantuni orang kampung dan merasakan betapa sakit dan peritnya, apatah lagi cuaca hujan akhir-akhir ini telah memburukkan lagi keadaan. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Puan Fadlina Siddiq, Menteri Pelajaran Malaysia yang sudah hadir ke daerah Sipitang untuk merasmikan bangunan baru pejabat pendidikan daerah Sipitang baru-baru ini. Dalam perjalanan untuk menghadiri program ini, beliau sendiri melihat betapa sedihnya, sakitnya badan keadaan beliau melalui keadaan Lebuh Raya Pen Borneo ini. Justru saya menggesa pihak Kementerian Kerja Raya, pihak konsesi dan juga kontraktor berkenaan memberi jawapan apakah faktor utama punca permasalahan ini. Memandangkan jalan ini merupakan satu-satunya laluan penghubung dari Sarawak dan negara jiran Brunei Darussalam ke ibu negeri Kota Kinabalu. Baru-baru ini telah diadakan satu taklimat antara pihak Jabatan Kerja Raya, pihak konsesi, kontraktor dan juga pemimpin masyarakat pada 7 Februari 2025 di Dewan Serbaguna Sipitang. Dalam sistem 5 tersebut, tidak ada jawapan yang boleh menyelesaikan permasalahan ini. Malahan banyak pertikaian teknikal dibangkitkan, termasuk berkaitan dokumentasi, spesifikasi, reka bentuk dan variation order, di mana semua ini kita meminta Kementerian Kerja Raya memberikan pernyataan secara tuntas supaya projek ini dapat disiapkan secepat mungkin. Datuk Yang Petua, tiap kali melalui jalan ini saya teringat lagu Berita Kepada Kawan oleh Ebet J. Adi yang liriknya antara lain berbunyi, tubuhku terguncang dihempas batu jalanan dan perjalanan ini pun seperti jadi saksi gembala kecil menangis sedih. Saya merayulah, tolonglah kami, bantulah kami cari jalan solusi yang terbaik untuk menyiapkan Lebuh Raya Pen Borneo ini. Berikutan isu jalan juga, baru-baru ini saya mengambil maklum
Ahli Dewan Undangan Negeri N34 Lumadan, Yang Berhormat Datuk Haji Ruslan Haji Muharram, bersama dengan Jabatan Kejayaan Negeri Sabah, Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah dan beberapa agensi kerajaan yang terlibat mengadakan lawatan ke jalan-jalan kampung yang terjejas ketika bencana banjir menimpa. Justru itu saya juga ingin memohon kepada pihak kementerian yang berkaitan agar jalan-jalan ini perlu ditinggikan dan dinaik taraf. Bukan saja aras jalan perlu ditinggikan, tetapi sistem perperitan juga perlu dinaik taraf kerana jalan ini adalah jalan yang terjejas ketika musim banjir. Jalan-jalan ini adalah jalan Kampung Suasa, Jalan Kampung Bengkelalak, Jalan Kampung Kepawa, Jalan Lubuk, Western dan juga Jalan Kampung Bintuka. Kedua, isu kebajikan nelayan tempatan. Nasib mereka ini seperti tidak terbela dan dianaktirikan. Sedangkan nelayan tempatan di Sepitang dan bahagian pedalaman bawah ini merupakan antara penyumbang penting bagi industri perikanan negara. Komuniti nelayan tempatan ini perlukan kemudahan atau pengkalan pendaratan yang sistematik yang bagi meningkatkan operasi penghasilan dan juga produktiviti. Untuk itu kita meminta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Minta mencelah, saya nak sokong. Saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sepitang tadi. Kerana saya pun kadang-kadang menggunakan jalan yang sama. Kalau kita memandu daripada Sepitang pergi Tenom, macam kita memandu di permukaan bulan. Jalannya sangat teruk, 10 tahun dulu kita memandu, itulah suasananya. Dan sekarang pun masih suasana yang sama. Saya setuju dengan Yang Berhormat, minta kerajaan segerakan baiki jalan. Terima kasih Pengarah Cepa. Untuk itu kita meminta Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM untuk membina kompleks pendaratan ikan di bahagian pedalaman bawah, khususnya di Sepitang, yang mana lokasinya strategik menghadap perairan laut dalam sehingga ke terumbu layang-layang di tengah laut Cina Selatan. Sebagai sebuah agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, LKIM bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf sosioekonomi, kehidupan nelayan dan komuniti nelayan sekaligus memajukan industri perikanan negara. Sehingga kini LKIM masih belum membina kompleks pendaratan ikan moden di Sabah, meskipun cadangan mengenainya telah dimasukkan dalam senarai Malaysia, Rancangan Malaysia ke-13. Mengikut statistik, Sepitang antara daerah di pedalaman bawah yang punya ramai nelayan, yaitu 755 orang, manakala daerah lain seperti Papar 911 nelayan, Beaufort 994 nelayan, dan Kuala Penyu 1416 nelayan. Seperkara lagi yang diminta oleh nelayan tempatan sehingga sampai ke Dewan Yang Mulia ini, supaya rumah nelayan yang sedia ada di Sepitang sekarang ini dibaik pulih oleh LKIM terlebih dahulu sebagai kemudahan awal nelayan sebelum kompleks pendaratan ikan itu menjadi kenyataan yang belum pun pasti bila akan direalisasikan. Ketiga, pemarkasaan program kepimpinan belia. Sepitang mencanangkan kepada Kementerian Belia dan Sukan supaya program kepimpinan belia diperluaskan sampai ke peringkat grassroots, yakni ke peringkat kampung supaya seimbang dengan fokus pembangunan yang dibuat di kawasan luar bandar. Salah satu daripada inisiatif yang boleh dibuat oleh ialah menerusi tawaran pendidikan atau latihan kemahiran jangka panjang atau pendek kepada belia luar bandar yang tercicir dalam akademik. Contoh ILKBS ataupun IKBN bersama institusi kemahiran lain boleh masuk ke seluruh pelosok kampung untuk melaksanakan program latihan kemahiran jangka pendek yang berkaitan. Di Sabah hanya terdapat sebuah institut kemahiran di bawah IKBS Persekutuan sahaja, yaitu Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Kinarut. Dalam konteks ini adalah wajar dipertimbangkan untuk mewujudkan beberapa buah lagi IKBN dan mungkin sebuah Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara IKTBN dengan mengambil kira kedudukan geografi serta populasi penduduk Sabah. Langkah ini tidak sak lagi akan dapat membantu memperkasa sosioekonomi golongan belia di Sabah secara tuntas dan menyeluruh. Keempat, menangani isu banjir di mana Sepitang juga tidak terkecuali daripada bencana ini. Malahan pada hujung minggu lepas, 8 hingga 9 Februari, beberapa kampung di Beaufort termasuk dalam kawasan Parlimen Sepitang turut terjejas banjir berikutan hujan lebat berterusan sehingga beberapa sungai utama seperti Sungai Padas melimpah. Isu banjir di Sepitang ini pernah dibangkitkan dalam persidangan Dewan Yang Mulia ini sebelum ini. Justru kita minta Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air atau ringkasnya Petra melalui Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia menyediakan peruntukan segera bagi projek tebatan banjir di kawasan Sepitang. Peruntukan ini diperlukan bagi melaksanakan projek rancangan tebatan banjir Sindumen
dengan cadangan pembinaan alur limpah paras tinggi serta kerja-kerja berkaitan di Sungai Mengalung, Sinumen, dan rancangan tebatan banjir dengan cadangan mendalamkan Sungai Lukutan Hilir. Saya yakin dan percaya Yang Amat Muhammad Putrajaya selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air memahami isu banjir ini. Berikutan beberapa bandar utama di Sarawak seperti Bintulu dilanda banjir luar biasa kira-kira 2 minggu lepas. Kelima dan terakhir, baru-baru ini saya menghadiri Majlis Pelancaran Projek Hub Tenaga, Minyak dan Gas di Sabah International Commission Center (SICC). Projek ini bernilai RM8.88 bilion di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Pitang SOGEP yang dikawal selia oleh Sabah Oil and Gas Development Corporation Sdn Bhd SOGDC dengan kerjasama Gibson Shipbrokers Limited. Ini adalah merupakan satu kejayaan yang dicipta oleh Kerajaan Negeri Sabah dalam meningkatkan sosioekonomi setempat dan negeri Sabah, khususnya di daerah Sepitang. Datuk Yang Pertua, kerana masa 10 minit bergerak begitu pantas, itulah saja yang sempat dibahas. Biarpun masih banyak hal yang tidak sempat diulas. Semoga para menteri pantas membalas tuntas dan tidak sekadar jadi alas di atas kertas kerana rakyat tidak lagi culas untuk membezakan mana palsu dan aslinya emas. Sekian Sepitang, mohon menyokong. Terima kasih.